Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor yang dihormati. Pada kali ini saya akan memberikan ulasan mengenai jurnal yang saya pilih yang bertajuk Perubahan Zon Pinggir Pantai dan Implikasinya di Kuala Selangor, Malaysia. Jurnal ini juga telah ditulis oleh 3 orang penulis iaitu Zaitul Zahira Ghazali, Joy Jacqueline Pereira dan Johari Mat Akhir. Seterusnya kita beralih pula kepada pembentangan yang seterusnya. Dalam isi kandungan jurnal ini, terdapat 3 elemen utama yang terdapat dalam jurnal ini. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah kaedah kajian ataupun metodologi dan juga sorotan literatur. Bagi elemen pengenalan, dalam jurnal ini merangkumi pengenalan secara umum mengenai kajian yang dijalankan serta definisi zon pinggir pantai. Seterusnya adalah menerusi kaedah kajian ataupun metodologi, di mana ianya merangkumi 2 jenis kaedah iaitu kaedah kuantitatif dan juga kaedah kualitatif. Seterusnya, elemen ketiga yang terdapat dalam jurnal ini adalah sorotan literatur. Terdapat 6 sorotan literatur yang terdapat dalam jurnal ini. Antara salah satunya adalah sorotan literatur yang ditulis oleh Kadir Arifin pada tahun 1998 yang bertajuk Kualiti Air Pantai-Pantai Peranginan di Selangor, Negeri Sembilan dan Melaka. Selain itu juga, kesemua 6 sorotan literatur yang terdapat pada jurnal ini adalah bergantung dan berkaitan pada kajian ataupun tajuk utama jurnal ini. Seterusnya kita beralih pula pada bentuk-bentuk muka bumi fizikal yang terhasil berdasarkan daripada hasil kajian jurnal ini. Antara bentuk muka bumi yang terdapat adalah terhasilnya pentas hakisan ombak. Proses ini berlaku di mana ombak menghakis kaki cerun pantai semasa air pasang. Proses pasang surut yang sering berlaku di kawasan kajian juga mampu mempengaruhi terbentuknya bentuk muka bumi tersebut. Seterusnya, antara bentuk muka bumi fizikal yang turut terbentuk adalah tanjung dan teluk. Proses ini berlaku di kawasan pinggir pantai yang mempunyai susunan batuan keras dan lembut yang berselang-seli. Selain itu juga, pembentukan tanjung dan teluk ini juga berlaku terutamanya bagi tanjung terbentuk di bahagian batuan yang keras serta tahan kepada hakisan ombak. Seterusnya kita beralih pula kepada perubahan di zon pinggir pantai. Terdapat 3 perubahan utama yang telah tertera pada jurnal tersebut. Yang pertama adalah perubahan ruangan ambiotik. Ianya merangkumi kedudukan garis pantai, kewujudan garis pantai dan alur-alur sungai. Selain itu juga, kajian ini telah dilakukan sekitar tahun 1996 dan 1982, di mana pergerakan garis pantai ke daratan telah bertambah pada tahun 1996. Selain itu juga terdapat berlakunya proses hakisan dan pemendapan yang berlaku secara selang-seli, contohnya di kawasan Sungai Tengkorak dan Sungai Tambak Jawa Kecil. Antara perubahan lainnya adalah perubahan aras laut. Hal ini berlaku akibat daripada kesan terhadap proses pengendapan, hakisan dan angkutan sedimen. Selain itu, ianya juga turut dipengaruhi oleh proses pasang surut, pergerakan angin serta kejadian ombak. Hal ini juga menyebabkan berlakunya purata aras laut yang semakin ataupun telah meningkat. Dan yang terakhir sekali adalah perubahan tindakan fizikal. Kita ambil contoh daripada kajian yang dilakukan di Pelabuhan Kelang, di mana pengaruh monsun barat adalah lebih tinggi berbanding monsun timur. Di samping itu juga, ombak adalah lebih kuat apabila tiupan angin kuat berlaku dan menyebabkan kesan tindakan proses-proses fizikal di pinggir pantai menjadi semakin buruk. Berdasarkan daripada jurnal yang telah dikaji, terdapat 3 implikasi perubahan di zon pinggir pantai. Yang pertama adalah kemusnahan ekosistem hutan paya bakau. Kegiatan manusia dan pemusnahan tumbuh-tumbuhan menyebabkan berlakunya kemusnahan ekosistem di hutan paya bakau. Selain itu juga, projek aquakultur di Sungai Kajang, Tanjung Karang
dan juga menyebabkan kawasan yang berhampiran dengan kawasan gigi air telah mula mengalami hakisan. Contohnya di kawasan Pokok Bakau di Sungai Buloh. Antara implikasi lainnya adalah kemusnahan kawasan pertanian. Hal ini kerana paras air laut yang semakin ke arah daratan telah menjejaskan kawasan pertanian, contohnya penanaman kelapa sawit. Selain itu juga, lokasi kajian yang berada di Sungai Kajang menyebabkan kawasan pertanian juga terjejas akibat daripada paras air laut yang semakin tinggi. Kemasukan air masin juga menyebabkan kemusnahan kawasan pertanian berlaku. Dan yang terakhir sekali adalah implikasi perubahan di zon pinggir pantai juga menyebabkan berlakunya kemusnahan benteng. Pada tarikh 1 Ogos 2000, sebahagian sungai Tengi dan struktur benteng di kawasan belakang Taman Maninja mengalami runtuhan. Hal ini berlaku akibat daripada proses hakisan yang berlaku dengan giat di kawasan kajian. Seterusnya, antara implikasi lain adalah kerosakan kunci air, kegiatan manusia dan pemusnahan tumbuh-tumbuhan, serta projek aquakultur di Sungai Kajang Tanjung Karang menyebabkan berlakunya kerosakan kunci air. Selain itu juga, kawasan yang berhampiran dengan kawasan gigi air juga telah mula mengalami hakisan, seperti contoh di kawasan Pokok Bakau di Sungai Buloh. Dan seterusnya adalah implikasi dasar. Implikasi ini lebih memfokuskan dalam usaha untuk memelihara persekitaran zon pinggir pantai. Di sini kita dapat lihat betapa pentingnya peranan pihak kerajaan dalam memperolehi maklumat meliputi kesemua aspek pengurusan alam sekitar. Kesimpulannya, berdasarkan ulasan jurnal pada kali ini, ianya telah memberikan gambaran awal mengenai proses-proses fizikal yang berlaku di Kuala Selangor, Malaysia, khususnya di kawasan zon pinggir pantai. Oleh itu, jurnal ini juga telah memberikan penekanan kepada masyarakat, khasnya pihak kerajaan, agar lebih peka dalam mengambil langkah bagi memelihara alam sekitar, khususnya kawasan zon pinggir pantai. Baiklah, sekian sahaja ulasan jurnal saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.